وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Wa kamuskirin ma'i. Antara najis adalah seperti benda yang memabukkan yang cair. Masuk muskir ni ay salihin lil iskar, yang boleh membawa kepada memabukkan. Pada qalatil qatratu minal muskir, kemudian masuklah oleh satu titik minal muskir daripada memabukkan ni. Muskir ni ma'i, yang cair. Contoh dia ke khamrin. Seperti khamar. Kaedah bahasa khamar tak dipanggil, kita terjemah arak. Khamar ni dia ialah wahiyya khamrun tu adalah al-muttakhadhatu minal idab, adalah yang diambil al-muskiratul muttakhadhatu. Yang tadi tu maksud dia pada qalatil qatratu minal muskir ma'i, maka termasuklah dalam kata muskir ni, memabuk ni, walaupun setitik daripada yang memabukkan. Kita sebutlah semalam masalah beza daun ketum dengan arak tu kan. Daun ketum tu dia daun, ambil rebus apa, jadi dia bukan najis, dia daun. Kalau arak ni dia ma'i, yang memabukkan, jadi dia najis. Jadi bila memabukkan tu tak nanti mabuk haram, bahkan termasuk setitik daripada memabukkan tu pun haram lah. Beza dia lah dengan ketum. Ketum tu dia daun, baik ganja serupa juga. Dia daun, jadi kalau rebus, air tu bukan haram, air daun. Cuma bila minum memabukkan, memabuk tu haram. Kalau minum selagi tak mabuk, tak haram. Ada beza situ lah. Jadi domir tu lah wahiyya khamru tu al-muttakhadhatu tu mana? Al-qatratul muttakhadhatu. Ataupun dia disebut al-muskiratul muttakhadhatu. Benda memabukkan yang diambil ataupun yang dijadikan, ya, yang diperbuat, al-muttakhadh, yang diperbuat, mana al-masnu'ah minal inab, daripada anggur. Kalau buat pada anggur, perah, peram, masam, khamru nama dia. Masam mabuk tu. Peram tu, mabuk. Buat daripada anggur nama khamru. Tapi kadang jadi ghalib lain pada khamru, dia buat pada anggur pun panggil khamru juga. Bahasa umum kita sampai dia jadi arak. Kalau ikut dia arak daripada anggur, apa panggil khamru. Wa nabizun wa nabizin, ka khamrin wa nabizin, atau pada khamrin. Antara muskir ni khamrin, lagi nabiz. Nabiz wa huwa nabizun ni adalah al-muttakhadhu, yang dijadikan, diambil, diperbuat min ghairihi,
daripada ghair khamrin. Jadi lain daripada khamrin dipanggil nabiz. Tu lurah je lah. Jadi kalau kita stout, Carlsberg apa tu, kalau buat daripada gandum apa, itu adalah nabiz. Siap. Wa kharaja bil ma'i. Wa kharaja bil ma'i nahwul banji. Dan terkeluarlah dengan kata ma'i tu. Ma'i macam ni baru panggil muskir. Terkeluarlah nahwul banji oleh seumpama banji, pokok banji. Cemah kita banji ni kecubung, pokok kecubung. Wal hashish dan ganja. Dia sebut itu juga kecubung ni, lamanya pokok lah. Tengok internet lah apa dia kecubung, rupa ke mana. Dan ni ada Google senang. Kalau binatang ke apa, mana halal tak halal dia tulis tu. Siap gambar je. Hashish ganja, hashish ganja. Banji kecubung. Buah dia macam coronavirus. Buah dia macam coronavirus. Saya pergi tengok. Buah kecubung. Tapi daun ni memabukkan. Buah ni pun mabuk. Nak kata dia buah. Kan? Kalau ganja pun dia daun. Jadi dia bukan ma'ik. Jadi dia bukan najis. Cuma haram sebab dia memabukkan. Itu je. Kalau macam pinang mabuk sama juga. Pinang. Dia bukan najis. Dia buah. Pinang. Tapi kalau pinang tu makan memabukkan, haram pasal mabuk tu. Kalau makan tak mabuk, tak haram lah pasal dia pinang. Dia macam gula lah. Orang ni kencing manis minum, jadi penyakit. Kalau makan gula. Kalau orang ni tak ada penyakit, tak makan gula. Tak makan gula, tak penyakit, tak haram lah makan. Tak jadi penyakit. Pasal gula. Jadi haram tu pasal dia bawa mudarat. Jadi kalau ni haram ni pasal bawa mabuk. Yang ni kalau dia minum tak mabuk, pasal dia memang bukan najis. Sekali lalu macam itulah buat dia punya tafsilan tu, banding beza tu. Pasal memang antara pahaman-pahaman bab arak ni, kata dia arak ni bila mabuk haram minum. Kata dia minum sikit tak mabuk. Kalau sikit minum ni tak mabuk, maka tak haram lah. Itu tak betul lah. Dalam bab arak tak betul ya. Kitab pun siap sebut lah. Yang dia kata dakhalat qatratu binal muskir ni, ataupun dia adalah najis dan dia adalah haram. Siap. Wa tathuru khamrun takhallalas binafsiha. Dan sucilah oleh khamar, oleh arak, takhallalas yang jadi cuka ia khamrun, binafsiha dengan dirinya khamar. Min ghari musahabati ainin ajnabiyatin, daripada ketiadaan sertakan akan satu ain yang ajnabiyah. Ain ajnabiyah ni selalunya kalau istilah kita lah ni, istilah saya dipanggil pemangkin. Arak yang jadi cuka, syarat dia daripada ketiadaan menggunakan pemangkin untuk mencepatkan proses jadi cuka. Kalau tak peranan sebagai pemangkin sekalipun, ada ain apa campur dalam arak untuk arak tu bertukar menjadi cuka. Campuran tu menyebabkan cuka tu, kalau jadi arak tu jadi cuka sekalipun, dia najis. Dia najis. Bab ni kalau selalu sembang bab istihalah tu. Kaedah kita takhallalat macam ni binafsiha. Jadi kalau cuka yang buat daripada arak tapi menggunakan kaedah makmal, najis kaedah kita. Jadi tak panggil istihalah. Syarat dia mesti binafsiha. Dia kalau istihalah pun, istihalahnya tu tak sah. Pasal ada kaedah man ista'jala syai'an qabla
awanihi uqiba bi hirmani. Itu memang dobit dalam bab ni pun. Siapa-siapa yang nak mempercepatkan proses jadi cuka daripada arak, dibalirkan dia uqiba bi hirmani. Dibalirkan dia dengan haram je cuka tu. Dengan sebab ada letakkan satu pemangkin untuk mencepatkan proses penukaran arak kepada cuka tu. Istihalah macam tu tak boleh. Pasal dia bukan min nafsiha. Jadi istihalah berubah daripada rupa asal kepada rupa lain melalui proses makmal yang tu tak sah ikut kaedah kita. Kaedah kita. Adapun baja-baja apa tu, itu memang istilah lah. Baja pokok, memang pokok. Kita buah baja taik, pokok tak jadi taik. Buah bukan buah taik, bukan. Pasal proses dia pun binafsiha. Bukan kita pergi suntik taik dalam buah kan. Pasal memang itu nutrition dia. Dengan proses yang Allah Ta'ala jadikan pokok tu sedut. Daripada apa yang ada keliling dia. Yang tu memang istihalah yang binafsiha. Istilahnya binafsiha. Sekalipun kalau katalah orang buat pokok toge tu, cara nak mencambahkan dia, dibuat satu bancuhan menggunakan urin, air kencing misalnya. Dan bila dicambahkan apa? Toge tu, guna kacang hijau tu lah, kacang hijau buat toge tu. Cambahkan tu kan antara yang mana dia sedut nanti air kencing lah. Walaupun kandungan toge tu nanti dalam dia mestilah air kencing yang daripada apa air yang dibekalkan untuk mencambahkan dia kan. Tapi yang tu dia sedut tu binafsiha. Binafsiha. Memang tengok jijik apa lah. Tapi basuh, zahir, suci ya. Pasal yang tu istihalah binafsiha. Binafsiha. Macam ikan makan, diumpan dengan makan, lagi babi je sekalipun. Babi mampu siapa lemak babi, perut babi lebih-lebih tu, bagi ikan patin makan. Bukan nak galakkan benda makan benda macam tu, tapi nak kata, ikan makan babi, ikan tak jadi babi. Babi ialah babi, ikan ialah ikan. Cuma hukum ikan makan babi, ikan makan benda kotor namanya. Dia ada makruh makan ikan tu. Tapi ikan tak jadi babi. Bila dia makan babi tu, tetap badan dia jadi ikan. Istihalah daripada babi tu, jadi salah satu daripada juzuk ikan tu. Yang tu binafsiha. Itu binafsiha. Dia bukan ada masuk dalam campur tangan genetik. Allahumma salli wa sallim ala. Jadi yang tu tak menyebabkan ikan jadi babi. Yang tu istihalah yang dibenarkan oleh syarak. Ni pahaman moden duk syarah istihalah. Tujuan dia nak kata gelatin babi masuk dalam makmal, tukar jadi kapsul. Dah tak gelatin babi lah pasal kapsul. Ada pula lemak babi proses jadi gelatin babi, bukan lemak, itu lah gelatin. Bengap namanya tu. Mula tu memang mufti Pasir Pendengar pun dekat macam tu. Bengap. Bengap. Dia bagi contoh lain tu betul. Contoh babi tu. Letak dia bengap. Macam menantang tu. Tak boleh saya geram bahasa-bahasa. Isu babi dia mesti ulas. Panggil Sahibu Samah Al-Babi. Samah mana tu? Geram lah. Bahasa keluar macam tu lah. Kita ni bila marah, keluar bahasa indah-indah, keluar kat orang kita benci kan. Benci tu pasal merepek sangat dia. Itu lah. Keedah orang-orang merepek ni memang keedah kita disuruh alert. Wajib tahzir syar'i orang macam tu. Bahasa kita lah kasar kan. Tahzir tu. Tahzir tu nak menunjukkan huduhnya apa benda dia buat. Itu ya, tujuan nak sebut tu. Mudah-mudahan dia pun sedar dia boleh balik daripada pahaman yang salah tu. Kalau syarak pun ada bahasa tu tak, Musailamah, Kazab. Kita je dengar macam sedap je Kazab tu.
bohong ni bahasa syarak uduh tu. Antal khain, khianat. Oh, gila punya bahasa khianat tu. Zalim. Ya ayyuhal kafirun. Innamal musyrikuna najas. Musyrik. Oi. Tapi kita dah biasa dengar, tak ada herannya. Sebut babi tu kadang kita rasa mughalazah lagi. Lagi teruk. Padahal musyrik teruk lagi pada babi. Tapi hati gelap. Dia tak perasan. Pada kata Allah Ta'ala. Jadi musyrik tu. Kemudian dia jadi kufur tu, akidah. Tak rasa apa-apa pun. Tak rasa masalah pun kat dia. Kan? Tapi bila kita sebut, oh ni mufti babi. Oh, kelang kabut. Lapah gila. Padahal yang dia kata Allah Ta'ala tu. Innahum yaquluna munkara minal qawl. Tu kataan munkar, gila punya munkar tu. Bukan sikit-sikitnya munkar. Okeylah sana. Asal tabur ni istihalah. Istihalah. Selesai itu. Wa ilam tu'asir fi takhlil. Asal sebut dia pemangkin. Pemangkin ni maksudnya dia satu ain yang main peranan untuk mempercepatkan proses. Kaedah kita tak syarat pemangkin pun. Ada ain masuk dalam cuka, berubah jadi arak, najis. Antara syarah dalam kitab, dia kata, pasal apa jadi najis pula? Tak, bukan jadi cuka, jadi suci. Dia jadi mutanajis. Pasal apa? Arak adalah buah batu. Batu kan ada pemangkin apa? Buah batu adalah arak. Jadi batu tu jadi muntah najis. Bila cuka jadi arak, air terbalik. Bila arak jadi cuka, arak jadi cuka. Batu tak jadi juga. Batu tu muntah najis. Bila batu tu muntah najis, maka dia akan memutanajiskan cuka yang jadi dengan proses binafsiha tu. Tapi sebab ada batu tu, menyebabkan cuka tu jadi muntah najis. Boleh? Faham? Tu walaupun buah batu tukar hasatin tu bukan ada banyak peranan apa-apa, tapi dengan sebab hasatin tu cuka tu jadi mutanajis, menajiskan cuka tu. Aja satu dia tak jadi halal. Tiga kalau buah air ke apa ke, asal arak buah air. Air tu tak najis. Yang jadi cuka nanti bukan air tu. Arak tu. Bila dia bercampur, arak bertukar jadi cuka, air tu pun tak najis, dia akan menajiskan cuka tu. Kalau nak buat air sebelum jadi arak. Sebelum jadi arak. Itu dia tak boleh ada ain tu. Apabila ain tu dia tak bercampur. Kalau bercampur, dia jadi ikhtilat atau kod lain. Pasal nanti dia hukum sebahagian daripada arak tu. Pasal dia hukum ain. Ain tu, seingat saya kalau ada setengah kitab dia sebut, jika ain tu dia mughayarat daripada khamri tu. Macam mana kalau bubuh air dengan cuka, air dengan arak, dia jadi macam air dengan minyak. Kalau diterasi macam tu, memang ain tu, kalau arak bertukar jadi cuka ni pun najis. Tapi kalau adalah buah air tu, contoh, tapi yang kita sebut air tak boleh buah. Air campur dengan cuka, dia jadi mengurangkan kemolaran cuka lagi. Air campur dengan arak menghilangkan kemolaran arak tu. Jadi arak tu jadi arak cair sebab buah air. Jadi air tu jadi salah satu daripada juzuk arak tu. Itulah bahasa dia. Cair arak yang dicairkan dengan sebab buah air. Dengan bahasa itu. Yang tu kalau campur memang ada ain. Tapi kalau ikut yang kitab, air pun tak boleh. Ain tu sekalipun air tak boleh. Kalau macam batu memang jelas tu. Kalau macam minyak dengan air, memang jelas dia muntah najis.
yang bertukar jadi cuka, dia akan memutanajiskan cuka tersebut. Tapi kalau yang larut dalam arak tu, tukar jadi cuka, kalau masuk dalam kitab, masuk ain apa pun, sekalipun air, dia tak hukum takhalalat binafsiyah, pasal ada ain tu ganggu, mutanajis. Bahkan kalau ikut kaul, kita dalam mazhab Syafi'i, yang tu, pasal syarat dia takhalalat binafsiyah. Jadi kalau berpindah kan daripada tempat teduh ke bawah panas matahari, itulah itu. Ataupun sebaliknya. Dengan sebab pindah tu, dia akan mempercepatkan proses tu. Yang tu pun kaedah kita dalam mazhab Syafi'i. Ada kaul yang kata kalau pindah sekalipun intikal, bukan ada benda bubuh dalam ain. Pindahkan daripada tempat teduh ke cahaya matahari. Yang tu pun hukum dia ditakhalalat, bukan binafsiha. Yang tu dia bintiqalin min az-zilli ila syams, daripada bawah teduhan kepada matahari. Yang tu pun tak sah, hukum najis juga tu. Kalau dalam Matan Zubat memang sebut itu. Masalah tukar pada tempat teduh ataupun tempat teduh pada cahaya matahari. Yang tu dia tak istilah takhalalat binafsiha. Nafsiha. Matan lama tak sebut. Tak ingat nak sebut. Ingat ke ni? Dia ingat tu sedap tu ke apa? Tutak. Tu. Syahid dia tu. Baik. Itu isu batu. Wa yatbauha fi taharati ad-dunnu. Dan mengikutlah akan khamrah fi taharah pada hukum suci ad-dannu oleh danu, tempayan tu. Bekas yang tempat berisinya arak tersebut. Dan bila arak tu pun dalam bekas, arak lah. Tentulah bekas tu hukum mutanajis. Pasal kena arak. Kan? Dia nak sebut tu, muskil-muskil yang timbul tentang masalah buah batu tu lah. Ada ain bubuh, arak bertukar, batu tu mutanajis. Nanti bila tukar jadi cuka, batu tu memutanajiskan cuka tersebut. Tapi kalau buah dalam bekas, bekas tu jadi mutanajis. Arak tu, dia akan tukar jadi cuka. Tu, dinding cuka tu macam mana? Dinding arak tu. Dinding tempayan tu. Dia itibak. Ala sabili itibak. At-tabi'u, tabi'un. Tu koin dalam fik. Kalau dia tabik. Maksudnya, cuka suci, apa yang ada pada dinding, tempayan, apa yang tempat bekas arak tu disimpan, lepas tu tukar jadi cuka, jadi suci tak? Sebut dalam kitab sekalipun, katalah buat dalam tempayan ke, tak ada pernah macam ni dalam tempayan kan? Dia memang ada, orang kata apa, ada aroma dia bila simpan dalam bekas tanah ni, dia ada satu bau yang harum hasil cuka tu. Kalau simpan bekas plastik lain, macam masak dalam periuk biasa, buat pekngah pakai belanga saja dengan pekngah buah daun pisang, masak pekngah lain, dia ada aroma dia. Macam itulah buah dalam tempayan tanah ni. Asal nak sebut tempayan tu, apa saya nak sebut ni, jadi bila bubuh dalam bekas tempayan tu, cuka suci, tempayan dia, nak sebut asal, bila bubuh dalam bekas, kan bila ada waktu dia arak ni, sebelum dia naik cuka, dia akan gila dulu istilahnya. Dia akan masak apa berbuih, dia akan menggila, dia buih banyak, dia akan naik tu. Dia dibuih banyak, penuh bekas, kalau bertutup lah. Ada yang sampai melimpah ada. Kan dia dah naik atas tu semua arak lagi masa tu. Lepas tu nanti dia habis buih tu, dia akan turun. Untuk baru rubah jadi cuka. Dalam tahap tertentu. Tu yang naik atas tu macam mana? Bila sucinya arak, suci apa mahaulah.
tempat dia, bekas dia, yang naik tudung dia, yang tutup bekas, yang tempat untuk mengelakkan arak tu keluar bila dia gila tu, semuanya hukum suci bila arak tu suci. Itu yang kata yatsbauha danu, tempayan tu. Wa in tasharaba minha, sekalipun tasharaba, apa nak sebut, menyerap oleh danu tu, tempayan tu, minha minal khamrah, ngebuat pada tanah, tentu tempayan pun dia akan bau masam arak tu kan. Ni memang ada material yang bila kita peram simpan sesuatu, bekas tu dia akan terkesan dengan sebab benda yang kita peram. Khasnya kalau buat pada tanah tu lah, mesti ada celah-celah daripada tempayan tanah tu, arak tu akan masuk. Waktu sekali pun dia istilah dah meresap daripada arak tu asalnya, dah jadi sepati pula melekat dengan tempayan tu. Kalau tuang basuh sekali pun tak hilang bau arak tu. Macam mana tu? Yatsbauha fi taharah. Tapi kalau ikut kisah dalam hadis Nabi, bila datang je ayat Quran mengharamkan arak yang sebelum tu, arak tak haram lagi, datang je ayat Quran tu, dia pergi curah atas jalan-jalan di Madinah. Lepas tu habis tempayan-tempayannya pun dikatok. Apa tu junjungnya tentang perintah Allah Ta'ala ni, turun ayat Quran tu lah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Buang, tuang, betul, tempayannya pun dikatok. Kalau ikut cuci-cuci pakai lah, tak punya bencinya dengan benda-benda maksiat. Mana mahal tempat maksiat pun dibuang. Dan tu yang kalau kita duduk pondok, dia ada ajar syariat. Memang ada pun prinsip tu kan. Prinsip apa? Mai kepala otak. Mai otak rambut. Siapa? Dia ambil tafaul, kalau ada panggil huduh, buang. Tumbuh tu, tumbuh baru. Benih baru. 40 hari tak boleh keluar. Dia ada peraturan-peraturan macam tu kan. Rasulullah, antara dia suruh pada orang kafir, bila orang kafir masuk Islam, dia kata ahlik waqtatin. Dia kata cukur hitam. Jadi antara benda dia suruh, orang cukur rambut balik. Buat apa cukur rambut balik? Dia ada hukum sunat tu, tapi dia suruh cukur tu. Buat apa? Maksudnya mana asar daripada kufur tu, yang masa dulu ada, buang tu isyarat. Buang ni, tumbuh tu benih baru. Dia akidah baru. Kayaumin waladat hu'ummu. Untuk waqtatin. Maksud jawi, sunat. Untuk, kalau ikut riwayat hadis lain, mandi. Waqtasil, mandi. Apa? Pasal dia dah balik pula. Sebab jadi mandi dia punya banyak. Untuk wajib mandi. Wajib mandi. Itu di jam'an baina riwayat. Ada riwayat-riwayat ni. Itu kita baca fiqh senang. Hukum dah siap. Belajar hadis ya, kalau tak kerti semua dalam kepala dan tak selesaikan mengikut kaedah disiplin ilmu fiqh yang ulama kita dah bicara tu. Dia melatah, mula satu hukum tu tambah lagi, sikit lagi. Baru jumpa hadis. Baru jumpa hadis. Sikit lah. Tu kita kaedah kita nak sebab hukum bukan pakai hadis. Tengok fiqh apa dalam hadis, hurai hadis tu, biar tatbik dengan fiqh yang ada. Pasal kita kadang usul fiqh apa bukan ingat semua. Bukan setiap satu yang ada dalam fiqh kita pergi belajar apa usul fiqh. Dan ingat dobit tu kawan fiqh. Apa usul fiqh yang menyebabkan hukum yang terbit yang keluar oleh imam-imam mujtahid tu. Itu juga semua ashab daripada mujtahidin. Macam mana dia sebab hukum tu? Kita mana ada pilihan semua mengaji apa kitab yang dia mengaji, hadis apa dia pakai, Al-Quran mana. Bukan senang. Apa kaedah-kaedah istidlal dia, wajah istidlal dia macam mana. Bukan senang kita nak tengok. Pasal antara kaedah-kaedah ulama kita kalau dia istimbat ni, kalau tengok hadis tu kadang telah berlaku berlawanan. Ni hadis lain. Hukum pun satu sah, satu tak sah. Katalah gitu. Untuk nak pakai hak mana? Dia akan tengok nasih mansukh. Kalau ada sama pun nanti dia akan tengok
Yang ni tengok perawi riwayat. Yang ni rupanya, yang ni perawi dia Arab Quraisy semua. Yang ni bukan Arab Quraisy. Yang ni Arab tapi tak Quraisy. Menang hadis ni, pasal hadis ni kuat. Pasal apa? Pasal hadis ni perawi dia Arab Quraisy. Sampai macam tu dia tengok. Dia tengok, kita tak kerti nak pandang benda-benda itu. Hadis pun tak ingat. Kita jauh kita tengok kaedah ulama' kita ambil istinbat. Cara-cara dia ambil tu. Kalau kita belajar Bukhari, dia ada hadis bundar-bundar tu. Nak menunjukkan yang tu perbezaan antara Muhammad bin Ismail. Apa selalu bahas Bukhari. Lama tak sebut. Muhammad bin Ja'far. Dua orang rawi ni, bila lalu kat dia, tu yang namanya bundar dengan gundar dalam Bukhari. Dia ada bahas dia waktu tu. Kalau hadis melalui salah silah bundar dan gundar ni, macam mana nak tarjih dia, nak selesai dia. Lepas tu kalau bahas Bukhari ni, ulama' kita, pasal syarah-syarah Bukhari ada. Dia cerita satu-satu hukum daripada hadis Bukhari tu, kenapa ambil, kenapa pakai, kenapa tak pakai. Masya Allah. Demam kepialu kita tengok. Dia, cara dia orang bahas tu. Kita ni jauh lah. Tak ada bersatik hidung, tak ada ilmu dia. Itu pun berangan lagi nak jadi istimbat hukum. Baru dia tengok siapa tu, Maulana Penin tu. Dia kata macam mana? Tu kata memang dia ni penin. Lagi dia cerita, lagi nampak bodoh dia. Dia nak cerita, dia cerdik. Dia cerita apa? Bukan kita saja pergi tengok lah. Bukan-bukan ada. Dia kata apa? Hadis Isra' Mi'raj tu. Dia kata, ada hadis sebut Rasulullah ni di Mi'rajkan dia, di Isra' kan dia daripada rumah Ummu Hani. Dia sedang tidur di rumah Ummu Hani. Jibril datang daripada tingkap, daripada bumbung, buka bumbung. Ambil Rasulullah. Lepas tu, bawa pergi ke Telaga Zamzam. Belah dada apa tu. Tapi, tempat ambil dia, bukan daripada Rasulullah tidur di Masjidil Haram. Dekat dengan Kaabah. Tapi, tidur di rumah Ummu Hani. Allahumma salli wa sallim. Dia petikai hadis tu lah. Ni hadis. Al-Quran. Al-Quran kata, Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram. Hadis kata, daripada Ummu Hani. Yang ni kata Masjidil Haram. Nak bengap dia tak faham. Itu yang dia tak boleh tak tahu nak selesaikan. Dia bengap. Itu yang jadi Wahabi tu. Dia bengap. Kalau ikut kita, dah Ummu Hani ke, bila ada hadis, ada Quran, mana am khas, mutlak. Macam mana nak bagi faham? Yang ni Masjidil Haram, ini Ummu Hani. Macam mana nak selesaikan dia? Nak selesai dia. Ada disiplin ilmu dia. Banyak panjang nak sebut tu. Tapi, nak tunjukkan bengap dia tu, dia tak kerti. Dia kata, tu yang, dia kata, tolak hadis Ummu Hani pakai Masjidil Haram. Macam apa? Bertentangan dengan Quran. Macam tu ke dah. Bodoh. Ada yang Quran yang mansuh dengan hadis apa? Ada am pada Quran. Taksis dengan hadis. Lu bengap semua. Kata, dia ni memang bengap. Lagi dia cerita, lagi nampak bengap dia. Pelik-pelik dia dengar. Dia nampak macam dia cerdik, macam dia pakai hadis. Dia cerita dah apa pasal lahir tak? Yang tu satu. Ada dia cerita, tapi lagi dia cerita, lagi nampak bengap dia. Tak? Dia tak kerti nak selesai. Itu yang kita cerita ayat Quran. Kalau dia kata Ar-Rahman ala arsistawa tu, dia kata ayat muhkam. Kalau gitu, amintum man fis sama' tu, kalau fis sama' man tu, hang kata faham man fis sama' tu Allah fis sama'. Fis sama' ke ada ars. Buat macam mana? Ayat Quran tu dua. Ke hang tak beriman? Ayat Quran. Pasal apa? Kalau yang ni ayat muhkam, macam mana kau nak faham ayat muhkam? Satu kata fis sama', satu kata alal ars. Jawab. Kalau kita untuk ayat muhkam juga. Kata inna Allah ma'ana, ayat muhkam. Jawab. Inna apa lagi? Ayat muhkam. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tadi inna Allah ma'ana ni ma'akum lah, khitab lah. Jauh langsung daripada kita. Kum lain. Ma'ana lain. Ma'ana. Ni kum khitab mukhatabah. Ni mutakallim ma'hu ghairuhu. Nabi Musa kata, inna ma'i ya rabbi sayahdin. Ma'i bersama aku, bukan bersama dengan kau.
Tu macam mana tu? Ayat tu ayat muhkam semua. Atas kaedah dia kata muhkam. Muhkam. Macam mana nak buat? Al-Quran dia berselisih antara satu sama lain. Hadis pun berselisih dengan Al-Quran. Macam mana nak buat? Apa disiplin yang dia pakai? Tak bisa mengaji usul fiqh kot. Astagfirullah. Itu kata bengap tu. Masalah kita, dia duduk cerita lah tu, tak ada yang pantau lah jawab agama. Kalau cerita-cerita COVID apa, ada je blok-blok yang ni tak boleh bercakap, yang ni tak boleh cakap. Cerita je ni, menggugat apa keterangan daripada Kementerian Kesihatan, blok-blok ni tak boleh, WhatsApp dia apa semua kena berhenti ni. Buat siasatan polis lah. Kalau ikut yang ni lagi bahaya. Majlis Keselamatan Negara kena bertindak katanya. Tapi tak ada apa-apa pun. Pada dia bahaya ni COVID ni. Bahaya bokit dia kot. Tak boleh. Saya cakap macam ni. Baik. Macam mana lagi situ kan? Sebut hadis Quran apa tu. Tasyarraba minha. Au ghallat fihi. Ataupun mendidih atau menggila ia. Khamru, ghala, meninggi. Mendidih, menggelegak. Bahasa kita, bahasa lama ni panggil menggila. Arak tu gila. Istilah gila tu dia naik berbuih. Ghalat fihi fidani tadi. Wartafa'at dan naik. Bisababil ghilyan. Dengan sebab ghilyan daripada ghala. Dengan sebab dia mendidih, dia menggelegak, dia gila. Yang bahasa tu orang tua panggil gila. Summa nazalat. Kemudian diturun balik. Sekalipun. Jadi, suci cuka, suci. Mahaulah. Minat dan ni. Amma idhar tafa'as bila ghalayan, bal bifi'lin fa'il fala tathur. Adapun jika ternaik arak tu. Itu yang antara sebab apa? Dia intiqal. Pindah daripada tempat teduh ke tempat panas matahari. Bila pindah apa jadi? Arak tu berkocak. Bila berkocak apa jadi? Ada dinding-dinding arak tu yang jadi mutan najis. Bila mutan najis, nanti dia bertukar jadi cuka, yang tu tak ampun. Tak maaf. Pasal apa? Pasal istilahnya kita telah membuat sesuatu pada cuka tersebut yang dia telah terpercik naik ke bahagian tempayan yang bukan aras tu aras dia. Bila mutan najis di sana, nanti berubah jadi cuka, dia akan memutanajiskan arak tu. Yang jadi cuka tu. Itu yang disebut amma idza tafa'at bila ghalayan. Macam mana boleh irtafa'at bila ghalayan? Goncang dia. Alihkan dia. Bal bi fi'lin fa'il, bahkan dengan fi'il fa'il, angkut dia, tanggung dia. Fala tathur. Tak suci ya. Buat ketat tu proses tu. Macam inilah mufti pasal berdengar tu, dia boleh kata masuk dalam makmal, boleh istihalah. Boleh bertukar daripada babi tu boleh jadi gelatin halal kata dia. Pasal dah berubah pada rupa asal. Yang kali ambil tahi buat peknga. Jamu dia makan. Pancung dengan tepung. Rupa asal. Tak rupa asal. Rupa warna sikit, vanila sikit, hilang bau apa. Bahkan terbau keharumannya. Jamu dia. Bubuh tomato sikit. Apa-apa. Buat macam pizza ke apa. Bubuh sos. Bubuh mayonis. Picit. Bubuh lawa-lawa tu. Hidang dia makan. Siapa? Istihalah. Orang macam tu perli gitu je. Kelahi dia marah. Ambil tu pulang balik ke kubah keras tu dia. Apa sebut? Pasien dia orang ni dia memang ada kepala otak gitulah. Faham? Istihalah tu. Bukan ada istihalah najis itu. Boleh jadi suci. Duit pun, bila masuk bank,
Istihalah bertukar je ya, tak? Bukan. Waktu lain. Geng-geng dia ke lah. Waktu yang bin sama dengan kita tu. Cerita buat ekonomi tu. Dia sebut apa tu? Duit riba. Duit riba kan? Dia kata bila masuk dalam bank. Bila masuk dalam Baitumal, masuk dalam bank, dia berubah jadi halal. Oh, macam mana dia sebut? Dia kata, ada pula kaedah macam tu pula. Lawak. Apa je kaedah tak tahu. Kaedah apa sebut? Untuk model-model lah ni. Dia syariat dia. Dia bukan syariat apa yang ulama-ulama fiqh bahas. Syariat berotak dia. Syariat berotak dia. Syariat nafsu. Apa yang dia nak bagi hukum-hukum tu yang macam-macam syariat nafsu. Tengok bayang tengok. Buah yang kena zakat asalnya kita korban dengan anggur. Ittifaq tu. Ijma' semua ulama' tu. Dia boleh bertikai kenapa kelapa sawit tak keluar zakat. Padi kata dia yang kelapa sawit mahal lagi. Kalau padi kena zakat, takkan kelapa sawit tak kena zakat. Lepas tu, siap dengan harum manis pun kena zakat pula. Ada zakat harum manis. Ya Allah, pelik tu. Takwa je dia orang ni. Ramai pula buat ni. Faham ke dia orang ni mengaji? Risau semua ni orang. Oh, dia nak dengar juga ya. Ustaz panggil je lah, tak naik pula. Ada undang-undang lain ke apa? Naik? Ada kelas-kelas lain. Oh, ada kelas-kelas lain. Wa in ghumira murtafi'u qabla jafafihi aw ba'dahu bi khamrin ukhra ala al-awjuhi. Wa in sekalipun dituangkan, dicampurkan. Allah. Wa in ghumiral murtafi'u, dibuangkan. Itu lewat. Wa maro. Nahrin, ghamrin. Ditenggelamkan. Sekalipun ditenggelamkan. Selam. Sekalipun ditenggelamkan murtafi'u. Qabla jafafi wa in ghumira, dituangkan murtafi. Sekalipun ditenggelamkan ar-murtafi yang ternaik tu qabla jafafi, sebelum dia kering. Au ba'dahu, ataupun ba'da jafaf bi khamrin ukhra, dengan arak yang lain. Diguna istimal khamrin ni makna satu, diguna semua makna. Ala aujuhi, nak goyah kata irtafa'at tu, katalah tong arak tu nak sebut ghumirul murtafi'un qabla jafafi ba'au ba'dahu bi khamrin ukhra, ditenggelamkan. Maksudnya arak ni kita asingkan dia, kasih alihkan dia ke tempat lain, dia berkocak. Bila dia berkocak, ada bahagian yang terkena najis tu, muntah najis. Sebelum kering, ambil arak lain, tuang bawah dalam tempayan. Jadi tempat yang muntah najis tu nanti akan dipenuhilah dengan arak yang memang arak adalah najis kan. Nanti bila naik atas, katalah bos sampai penuh, tutup. Untuk dia akan gila nanti, macam mana? Tetap najis juga. Pasal dah nak irtifak. Pasal dah ternaik. Itu dia bubuh qabla jafaf, sebelum yang kat dinding tempayan yang terkocak tu kering, campur arak. Itu qabla jafaf. Atau ba'da jafaf, dah kering dah baru bubuh. Sama juga hukum. Tak mana?
Dan dia bukan takhalalat binafsiha. Bahkan bifi'lin fa'il, dengan berlaku irtifa' tu. Maka arak tersebut tak jadi suci. Tu ketat tu proses istihalah tu. Dia selamba je. Tukar je. Boleh makan. Pasal bukan rupa asal lah. Perut babi, proses jadi sosis. Apa dia? Tak apa dah. Ni bukan perut babi. Ni sosis. Pelat. Tahulah. Kalau tak dia mana mana. Ramai yang menyokong pula tu. Kama jazam bihi, seperti mana jazam bihi dengan dia yang kata sekali pun bila dah terangkat terpercik kepada dinding yang ke atas daripada arak tu, tuangkan arak lain penuhkan naik ke atas paras dia, sekalipun kalau bertukar air cuka, cuka tu mutan najis, dia tak jadi suci. Tak jadi suci tu maksudnya bukan tak jadi cuka, tapi dia hukum cuka mutan najis. Jadi teruzur nak istimal. Waladhi' tamadahu. Jadi seperti ini jazam dengan dia syaikhuna, waladhi' tamadahu syaikhuna. Dan juga kata dia yang timak berpegang dengan dia oleh syaikhuna al-muhaqqiq Abdul Rahman Ibn Ziyad, anha tathuru in ghumiral murtafi'un qabla al-jafa. Muhaqqiq Ibn Ziyad kata ana khamru ni dia tathuru, dia suci in ghumiral murtafi'u, jika ditenggelamkan al-murtafi'u. Faham tu? Ad-danul murtafi'u, tempayan ataupun dakhilul danni, bahagian dalam tempayan yang murtafi', yang ternaik dengan sebab terkocaknya arak itu. Gumira qabla jafafi, sebelum daripada kering. Qabla jafaf, sebelum kering. Jadi angkat apa, tersengit, terpercik, lonjak ke atas. Mana yang tahap dia tu, ambil arak lain, tuang, biarkan sampai jadi cuka, suci. Ibn Ziyad kata macam tu. Kalau faham tu Ibn Hajar tak pakai, sekalipun qabla jafaf. Kata Ibn Ziyad dia suci la qabla jafaf, tapi la ba'dahu. Summa qala law subba khamrun fi ina'in. Kemudian berkata pula Syekhuna, lau subba khamrun, jikalau dituangkan satu cuka, satu arak, fi ina'in, pada satu bekas, summa ukhrijat minhu, kemudian dikeluarkan arak tu minhu min ina', keluarkan dia, tuang balik, wa subba fihi khamrun ukhra, dan dituangkan pada bekas yang dah dikosongkan tadi satu arak lain, ba'da jafafil ina', selepas daripada kering bekas, wa qabla ghasli, sebelum basuh, lam tathur. Tu undang-undang nak buat arak tu bukan sebarang. Ni tak suci. Pasal apa? Pasal bekas tu hukum mutan najis. Jadi kalau kita sebut bahasa mulut, arak ni buat tu bekas, sekarang stop. Waktu apa? Tukar pada bekas lain, tu dikering, tak cuci, ambil arak lain pula, bos itu, waktu peram, gila, jadi cuka, najis. Najis. Pasal apa? Pasal bekas tu muntah najis. Bekas tu muntah najis. Daripada arak dulu. Masya Allah. Cermatnya orang yang nak buat cuka daripada arak. Kena cermat dulu. Saya mengaji dulu ada tutup guru cerita, tapi cerita orang dulu. Cerita orang dulu memang semua pakai buat cuka ni. Saya masa mula-mula datang Keroh dulu, orang jual pakai hari tu, memang ada orang jual cuka orang buat ni. Masa orang tua dulu memang cuka buat ni. Nipah apa,
gula nipah lah kan, gula kelapa. Buat cuka memang cuka buat ni. Cuka buat ni. Allah maksudnya. Kita lah ni nak buat cuka tak kerti. Cuka pun cuka buatan. Cuma muskil kita tak tahu ni. Pakailah cuka tu. Dia tulis cuka buatan. Dia buat daripada apa? Dia rasanya buat pada asid tu. Proses makmal. Proses makmal tu dia gunakan asid. Macam mana asid hasil apa? Kita pun tak nak semak. Itu kalau semak tu, kalau katalah ternyata bahawasanya dia melalui proses yang tak halal, cuka yang jual cuka buatan tu nanti kena gaya tak boleh makan. Semak lah. Saya sebut gitu, saya tak semak. Kan? Kalau dulu memang kita cuka, Allah memang cuka betul. Dan ni kalau cuka pun takut dia cuka tak jadi cuka yang memang kita ada kelebihan makan cuka tu. Pasal Rasulullah disyarat buat cuka ni. Ni'mal udmuk. Ni'mal udmi al-khallu. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi jadikan lauk maksudnya antara makanan kita tu dia makanan yang bercuka, benda yang ada masam. Dan dia mempercepatkan proses penghadaman makanan, pencernaan makanan dalam perut. Satu dia kata sebaik-baik lauk. Jadi lauk ni saja makan dengan nasi, bukan makan dia saja. Makan dia saja lagi nipis pula korek perut, tembus pula. Orang tu kata gitu kan. Dia bukan suruh pergi tonggang cuka. Dia suruh jadikan dia lauk. Maksudnya dalam sayur, dalam makanan ada cuka ni diletakkan, dicampur kan dalam makanan. Jadi orang tua dulu dibuat cuka bang, memang pasal masakan. Sekarang ni cuka buatan tu tak tahu macam mana. Wallahualam. Kalau cuka-cuka apple apa dia orang jual di atas tak tahu tu hukum asal cuka ni arak yang bertukar jadi jadi cuka. Cuka tu macam mana? Kalau nak cermat buat sendiri. Kalau ada ragu tak buat hati tinggal. Kedah ni senang. Cuma asal hukumnya ni cuka. Asal cuka suci. Cuka. Arak. Dan arak pun daripada anggur. Itu yang air perahan. Macam nak tengok asal. Asalnya air anggur, perahan, arak, cuka. Cuka suci. Dari asal kedah cuka suci. Cuka benda suci. Masa asal dia semua daripada buah. Buah ni gandum lah apa, semua daripada buah. Cuka asal suci. Siap. Intaha lam tathur wa in takhallalas ba'da naqliha minhu fi ina'in akhar. Sekalipun kata dia menjadi cuka selepas daripada naqliha, pindahkan akan khamrah arak tadi, minhu min ina' fi ina'in akhar, daripada bekas yang lain. Intaha sekalipun. Wa dalilu ala kaunil khamri khallan al-khumudatu, dan dalil di atas keadaan arak tu jadi cuka, apa dalilalah dia? Khabar dia al-khumudah, itulah kemasaman, masam, rasa masam. Khumudah fi ta'miha, pada rasa dia. Wa ilam tujad nihayatul khumudah, sekalipun tak didapati nihayatul khumudah, masam yang paling maksimum, sekalipun tak macam tu. Wa in kudifat bizabadi, sekalipun dicampakkan bizabat, dengan zabat. Itu zabat macam apa? Dengan zabat juga. Buih.
qadhaf. Sekalipun mencampak bizabat dengan buih. Maksudnya jadi berbuih lah tu. Murad dia tu. Sekalipun, jadi asal sebut, kenal jadi cuka tak cuka macam mana? Arak tu, dia bau masam, ni ke bau masam, memang rasa masam. Itu antara kaedah dia lah. Allah, dia jadi gila tu, sampai tahap rasa masam. Memang dia akan masam lagi. Dan bila masam tu, masih ada buih, qadhafat bizabat. Maksudnya, dia bercampakkan bizabat dengan buih. Maksudnya, masih ada buih. Buih masih ada. Tak syarat, mesti untuk jadi cuka tu, dia jadi hening. Macam mana kita tengok air, apa minyak, apa hening, tak ada buih-buih apa. Sekalipun masih berbuih, tapi dah masam. Cuka dah. Cuka dah. Jadi, dia tak syarat untuk nama cuka tu, dengan dah tak ada buih apa langsung, dah. Daripada arak yang gila tu. Untuk sah jadi cuka. Bahkan walaupun dia qadhafat bizabat. Maksudnya sekalipun masih ada buih di atas permukaan arak yang jadi cuka tu, tapi bila dah masam, sabit halal. Pasal dia kaedah nak kenal jadi khal adalah khumudah. Khumudah. Sekalipun bukan ghayatul khumudah. Bukan masam yang maksimum yang sepatutnya dicapai pada cuka tersebut. Cerita cuka saja kan tu. Wa tadhuru jildu najisin bil mauti bin dibagh. Itu dulu. Bak sama mak kulit. Ini soal. Gaji mantik duduk dah ni.